اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 11, baris yang ketiga daripada atas. Kita baca sekali lagi hak berkaitan dengan istinja. Kita mula daripada awal. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Faslun fil istinja'i. Ini suatu fasal. Faslun fil istinja', terjemahan dia tak ada tu. Ini suatu fasal pada menyatakan hukum istinja'. Bermula istinja' artinya, arti istinja' menghilang akan ain najis. Mana ain najis? Kencing atau tahi. Ain najis ni daripada tempat keluarnya, menghilang dengan air mutlak atau dengan 3 batu dan umpamanya. Itu istinja. Menghilang akan ain najis. Adapun sifat najis, hak sifat najis ni wajib dihilangkan apabila istinja dengan air. Adapun kalau istinja dengan batu, hanya wajib hilangkan ain najis sahaja. Kalau istinja dengan air, menghilangkan ain najis serta dengan asar kesan najis, iaitu sifat-sifat najis, warna, bau ataupun rasa. Kalau istinja menggunakan air. Kalau istinja menggunakan batu, hanya menghilangkan ain najis sahaja. Sifat najis tidak akan hilang apabila kita istinja dengan batu. Jadi menghilangkan ain najis. Ain najis mana ni? Kencing dan tahi. Itu ain najis. Menghilangkan ain najis, kencing dan tahi ni, dan tahi, kita hak ning ni ada hamzah tahi. Kalau hak jauh, hak rumi, tahi saja. Tahi saja. Kita hak Jawi ni ta alif ha ya hamzah. Tahi lah. Dah. Tahi. Jadi dirumikan hanya tahi gitu je. Halus sini tahi, baru kena dengar Terengganu. Kan dengar Terengganu. Tahi ke tahi? Hak rumi tu tahi. Kalau Jawi ta alif ha ya hamzah, tahi. Kena Terengganu cakap ni, cakap kita Terengganu ni. Cakap kita. Tahi. Mana ada tahi? Kencing dan tahi. Kemudian menghilangkan ain najis pula ni daripada tempat keluarnya. Tempat keluar air kencing, tempat keluar tahi, itulah. Itu istinja. Adapun air kencing ataupun tahi, bukan kata hok ada latar, tetapi tempat keluar tu jadi jeruk. Jadi dia melarat ke lain.
Hak tu tak panggil istinja dah. Hak tu panggil basuh najis, wajib menggunakan air mutlak. Ada ni. Walaupun masih lagi dekat-dekat dengan tempat keluar api, dia kecing tu dia berjeruk. Sebab tu nanti kita akan bicara, kalau kencing, kalau orang perempuan ni, kalau kencing orang perempuan yang bikir sahaja, kemungkinan boleh istinja dengan batu. Perempuan yang bikir, perempuan yang belum berkahwin, anak dara. Adapun perempuan yang sudah berkahwin, air kencing dia sudah jadi pecah. Dia akan jadi jeruk, dia akan jadi apa, melarat apa ni. Dia tak akan keluar straight dah. Maknanya dia akan dia akan kalau air kencing kan dia pancuk ke hadapan. Ni tak ni hak pancuk ke hadapan, hak jeruk kat bawah tu. Tu kalau perempuan yang bukan bikir. Maka apabila dia panggil perempuan yang sayyib lah, bila perempuan yang sayyib ni, yang bukan bikir, yang bukan anak dara, air kencing dia memang akan pergi kepada tempat lain. Terkadang air kencing tu akan masuk di ke bawah tempat tempat bersetubuh tu, sebelah bawah tu. Jadi dia sudah pergi pada tempat yang lain, bukan hanya di tempat keluar kencing sahaja. Maka tidak boleh dah istinja dengan batu, wajib kena istinja dengan air. Sebab apa? Sebab terkadang bila perempuan yang bukan dara ni, air kencing tu akan sampai kepada tempat jimak, di sebelah bawah tempat jimak tu. Air kencing keluar sebelah atas, lubang tempat jimak sebelah bawah. Jadi air kencing tu dia akan turun ke lubang tu, dia akan masuk lubang lain. Jadi dia sudah berpindah dari tempat keluar. Maka waktu wajib istinja menggunakan air. Menggunakan batu ni hanyalah najis tu berada di tempat keluar. Mana kalau perempuan tu perempuan bikir, anak dara, air kencingnya masih lagi laju ke hadapan, dia kencing tu takkan dia bukan jeruk ni basah. Ni dia macam dia meleleh. Dia meleleh. Jadi dia bukan kencing tu straight, dia akan meleleh, dia akan masuk kepada tempat jimak, tempat setubuh. Maka waktu dia panggil bukan lagi berada di tempat kau, sebab dia meleleh dah. Waktu wajib menggunakan air. Ada ni. Ni masih lagi ada di tubuh ni. Sama telur, air kencing, tahi, hok atas latar, hok budak-budak kecing, hok budak-budak berok. Tu memanglah waktu wajib menggunakan air. Termasuk yang saya sebut minggu lepasnya, orang qada hajah dalam pamper. Gitu juga. Orang qada hajah dalam pamper, najis bukan berada di tempat keluar, dia sudah depan belakang dah najis tu. Tampang najis tu sudah kering. Najis yang berada di tempat keluar yang masih lagi belum kering, maka bolehlah istinja dengan batu. Kalau sudah kering, wajib menggunakan air. Sekarang ni kalau qada hajah dalam pamper, bukan masalah kering saja, bahkan najis tu sudah tidak berada di tempat keluar. Hak tu hukumnya macam basuh najis yang lain, wajib menggunakan air mutlak. Cuma saya sebut mengelepasnya, hak di hospital dia menggunakan tisu yang ada obat yang boleh mematikan kuman. Hak kan terlantar di hospital kan, dia qada hajah dalam pamper. Jadi yang bertugas untuk gati paper tu memang dia tidak pakai air mutlak. Dia buang paper tu, dia hanya lap dengan tisu basah. Jadi kalau mazhab Syafi'i tidak dihukumkan suci sebab dia tidak menggunakan air mutlak. Tapi kalau mazhab Hanafi, guna apa sekalipun, janji hilang najis, suci tu mazhab Hanafi. Jadi dalam keadaan terlantar ni, kau andai nak buat lah macam mana pun, mana nak buat lah, dia pakai tisu basah yang bukan air mutlak di dalam tu. Itu ada obat tu kan memang air mutlak, obat yang boleh mematikan kuman. Maka dalam mazhab Hanafi okey dah tu, suci dah. Tapi kalau mazhab Syafi'i hukumnya tak suci sebab bukan menggunakan air mutlak. Sampai masa semayang tetap wajib semayang. Cuma kalau mazhab Syafi'i semayang tu kena qada balik kemudian.
Tapi kalau pakai mazhab Hanafi beres dah, tak ada masalah dah. Semayang tetap wajib. Kita tak mampu nak menyucikan najis dengan air mutlak, itu bukan kita bukan kita tak mampu, bukan sengaja. Syarak tak ambil salah. Tapi oleh kerana dihukumkan masih lagi najis, semayang tu wajib diulang kemudian, diqadakkan kemudian. Itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau nak pakai mazhab Hanafi teguh, tak apalah, tak payah ulang lah semayang tu. Tapi masa tu kewajipan semayang kekal. Cuma semayang tu wajib ulang ke tidak. Kalau mazhab Syafi'i dia tidak menghukumkan suci sebab tidak menggunakan air mutlak, semayang tu kena ulang lah. Tapi kalau mazhab Hanafi dia kata suci, dan mazhab Hanafi tak syarat air mutlak. Mazhab Hanafi air teh, air Milo, air kopi, air apa sekalipun boleh menghilangkan najis, suci hukum dia. Mazhab Syafi'i wajib menggunakan air mutlak sahaja. Tapi kalau hak masalah tadilah, hak masalah pamper tu memanglah di rumah boleh lah. Di rumah pun kadang-kadang sekali-sekala boleh lah. Sebab kita kadang-kadang 2 kali sehari kita bawa pergi bilik air. 2 kali sehari kan biasanya. Pagi-pagi kita pergi bilik air, kita istinja. Kadang-kadang kalau lah dak sejuk, kita mandi biar sihat. Tu pun kadang-kadang kalau pagi tu nampak sejuk orang tua ni, kita tak mandi pun, kita hanya basuh. Kita basuh sebab apa? Tak boleh dia gatal, gitu je lah. Jadi pagi tu boleh lah kita semai subuh dengan keadaan suci bersih mengikut mazhab Syafi'i. Zuhur asar tu tengok keadaan. Kadang-kadang tak maulah. Hak kita tukar paper, kita tukar sama. Tapi basuhnya dak lat gitu je. Hak basuh sungguhnya bila petang-petang bagi bilik air. Hak itulah barulah kita istinja sungguh. Dah kita mandi. Gitu je lah. Sebab nak pergi bilik air sama-sama ni, sama-sama berat belaka tu. Orang hak cara pun letih juga. Orang hak sakit pun siang kot ke dia. Kadang-kadang nak akad dia nampak sakit nampak. Dia tak apa tu juga. Kita salah pegang, salah kita peluk apa semua masa kita nak akad tu, salah tak kena molek, sakit dia. Kita pun sakit pinggang, sakit orat kat kitanya. Jadi kau pandailah macam mana pun. Maknanya kalau pakai mazhab Syafi'i ni agak sempit sikit lah. Sebab tu kok mana pun wajib istinja dengan air mutlak. Sebab najis qada hajah dengan pamper ni bukan lagi berada di tempat keluar. Yang istinja yang kita boleh pilih antara air ataupun batu ni, najis masih lagi berada di tempat keluar. Tempat keluar, dia tak meleleh ke lain. Tapi kalau qada hajah dalam paper, hak tu najis ke depan ke belakang. Ke depan ke belakang, kering. Kadang-kadang kita nak istinja dengan air pun susah. Sebab yelah kadang-kadang kulitnya kita gosok-gosok, kulit tu apa kan, nuruk. Kulit orang tua kan, bukan kulit dia nuruk. Jadi payah. Kita nak kasar-kasar tak boleh. Kalau jenis hot daging kurang, sakit dia tulang. Nak kasar-kasar, nak kasar maknanya nak gosok sungguh sikit, boleh kok. Kadang-kadang tu kadang-kadang pakai paper, ada pula sikit di paper tu. Jadi tak apalah, waktu dah butuh gitu. Mazhab Maliki pun tak apa. Mazhab Maliki basuh najis ni sunat je. Mazhab Maliki ialah kadang-kadang kita bubuh atas tandas hak tinggi tu, kita yang istinja payah. Kalau tuang dia istinja baru mudah. Tapi kalau tuang dia tak lewat sendiri, kita yang buat. Setara mana sangat kita buatnya. Pandang ni tak sempurna. Kok luar tu okey lah. Tapi bila kita nak pakai paper baru, tengok ada pula dah sikit kuning. Mana kita istinja tak selesai tu. Lepas tu takkan nak akak pergi bila air pula. Lepas tu tak apalah, pakai mazhab Maliki. Mazhab Maliki suci daripada najis, bukan syarat sah semayang macam mazhab Syafi'i. Hanya sunat jua. Wuduk memang Syamil dah, wuduk kita ambil. Kalau wuduk dia batal pun kita boleh ambil tempat tidur dia tu, mudah je wuduk ni. Basuh najis ni hak agak rumit sedikit basuh najis. Wuduk batal kita ambil wuduk situ tak ada masalah.
Mana kalau dalam keadaan gitu tu dia panggil apa? Dalam keadaan darurah, dalam keadaan bersangatan hajah. Mana kita bolehlah maslahat untuk kebaikan kita sendiri, hak tekan jaga, hak tersakit sendiri, dia pun tak boleh nak pergi mari kerek-kerek. Kita boleh pakailah pandangan mazhab-mazhab yang lain. Tapi cuma nak ceritanya, kalau macam hak pakai paper, hak tu bukan istinja, hak tu basuh najis, wajib menggunakan air mutlak. Hak dalam mazhab Syafi'i kita, istinja menghilangkan air najis dengan air mutlak atau dengan batu ni, najis yang berada di tempat keluar. Dengan air mutlak atau dengan 3 batu. 3 batu ni jikalau kecil lah, kalau besar 3 penjuru batu. 3 penjuru batu. Dan umpamanya, umpama batu, umpama batu ni lah, seperti batu ni lah, tegak tisu. Tu umpama batu. Hak pada masa Nabi SAW memanglah menggunakan batu sungguh. Menggunakan selain daripada batu, termasuk kayu ke daun ke, ada pandangan daif tidak membenarkan. Dia hanya semata-mata pakai batu sebagaimana pada masa Nabi SAW. Ada pandangan tu. Tapi pandangan muktamad, dia tak syarat batu. Yang seumpama dengan batu, yang boleh menghilangkan air najis seperti batu juga, hukum dia sama sahaja. Mana umpama batu ni daripada tiap-tiap yang suci. Benda tu benda yang suci, lagi keras. Keras ni bukan cair lah. Kalau air, ada alih lagi kena pakai air mutlak. Lagi ni hak Rumi dia eja macam mana? Kesat. Kesat. Hak Jawi ni kaf sin ba. Jadi kasab. Dia kesat lah. Dia hak Arabnya qalek dipanggil. Qalek ni yang boleh menghilangkan ain. Hak kasat lah. Bukan kesak. Kesak ni kesak ni lain pula. Kesak ni kesak ni kata-kata kesak. Kesak ni macam kita kesak basuh tu lah. Kita basuh-basuh tu kok. Kesak kok. Kan budak-budak naik daripada bilik mandi tu kan, naik berjeruk, kesak kok dulu. Kesak tu. Tapi itu bahasa Terengganu kok. Hak budak tu lah, dia keluar daripada bilik mandi tu kan, berjeruk tu kan atas latar. Dia tak kesak, kan kita marah kan. Kesak dulu kita kata. Tu kesak lah tu lain tu. Ke masuk buku bang kesak tu. Itu dia panggil lap. Betul? Lap. Kita panggil kesak. Dok kesak ni bukan kesak ni, kasat. Yang kolek yang boleh menghilangkan air najis. Jangan hak licin. Hak licin ni macam plastik. Tu tak memada sebab dia bukan kasat yang boleh menghilangkan air najis. Kalau macam kayu, kayu ada juga hak kayu, hak kasat tau. Tapi jangan dalam kitab ni, dalam kitab dia kata hak kasat contohnya buluh. Tak boleh tadi. Melainkan buluh yang dibelah. Allah, buluh dibelah hak dalam tu. Hak dalam tu bukan kasat saja tu. Hak tu bukan air najis. Dekat kulit-kulit dia boleh hilangkan hak tu. Dalam kitab dia kata hak tak kasat ni umpama dia kata buluh. Tapi buluh ni pun selama tidak dibelah. Belah ambil hak dalam. Allah. Dia sama dengan daun. Daun ada juga kasat, ada daun licin. Tapi jangan daun pelah. Kena daun pelah. Daun pelah orang tu. Tu siap lah tu. Sama juga dengan kain. Kain ya juga. Kain, ada kain yang kasat, ada kain yang licin. Kalau kain kasat boleh tu. Kain kasat macam kain tuala tu kasat tu boleh. Kalau macam kain pakaian orang perempuan, tu licin, tu tidak memada sebab dia tidak kasat. Cuma kalau kain perempuan tu dia buat istinjak, kain tu dia basuh pula, kemudian dia jemur, dia istinjak pula, tak ada masalah. Dia
Ni pula dia tak ambil bercampur dengan yang lain. Mana kalau kain ke apa jangan bercampur dengan air. Bercampur dengan air ni bukan ada air. Lembab air tu tidak boleh pakai dah batu tu. Ataupun kain tak boleh pakai. Tapi kalau kain umpama tuala tu kering, dia boleh istinja dengan kain tu. Tapi dia kena basuh-basuh, dia jemur, dia istinja pula guna kain tu. Tapi kain macam kain tuala lah. Dia kasar. Bukan macam kain licin. Macam kau kertas. Kertas ada hak boleh menghilangkan air najis. Ada kertas macam kertas ni lah, kertas minyak kita panggil ni. Kertas minyak hak kita buat ni tu buku tu kan. Ada sebelah kasar, ada sebelah licin. Dah kan kita. Hak kita pakai buat buku tu lah, kulit buku tu. Dia hak mana letak belah luar, mana letak belah dalam? Hak licin belah luar. Hak licin belah dalam. Tengok mana si. Dah ajing buku-buku anak sekolah ni. Yelah kertas kita makan kertas minyak tau. Kan kita kertas minyak lagi. Kertas minyak tau. Dia ada kasak sebelah, licin sebelah. Hak mana kita belur? Tengok. Dah tahu kesah ni. Jadi belah licin tu tak boleh menghilangkan air najis. Belah kasak tu boleh. Tak ajing tu. Tak ada cara. Dia kasak ni yang boleh menghilangkan air najis. Itu diumpamakan dengan batu. Sebab batu memang dia suci, dia keras, dia kasak. Kita nak gunakan perkara lain. Tisu boleh lah. Dan bukan daripada makanan. Bukan daripada makanan. Hak makanan dalam kitab dia kata roti hak dibakar tu. Tak ada buat lah. Walaupun roti tu kasak, biskut tu kasak, itu yang dia ni makanan manusia tu. Tidak memada kita istinja menggunakan makanan. Dan jikalau makanan jin sekalipun, makanan jin sekalipun, mana makanan jin ni? Tulang tu lah. Tulang tu adalah makanan jin. Jadi kita nak istinja dengan tulang tidak memada. Sebab makanan ni termasuk di dalam perkara yang dihormati pada syarak. Makanan dihormati walaupun makanan jin sekalipun. Sebab dalam riwayat hadis Muslim, Nabi SAW menegah daripada istinja menggunakan tulang. Sebab Nabi SAW menyatakan innahu zadu ikhwanikum, kerana sesungguhnya tulang itu adalah bekalan bagi saudara kamu. Ada ni. Jadi Nabi dalam hadis riwayat Muslim, Nabi melarang sahabat istinja dengan tulang. Nabi larang sebab Nabi kata innahu zadu ikhwanikum, kerana tulang ni adalah bekal bagi saudara kamu. Jin saudara juga, saudara seagama. Saudara seagama. Tapi oleh kerana jin ni tak nampak, kita nak buat kawan tak boleh lah. Nak buat kawan tak boleh. Sebab apa? Sebab tak nampak. Hak sama-sama kita hak nampak ni pun kena tipu, molek-molek ada sesama kita ni hak nampak ni. Kita nampak lah baik ke, nampak lah jahat ke. Kena-kena dia berpura-pura baik, kena tipu atas darat dia panggil kita ni. Maknanya sesama kita zahir ni pun ni dengan jin pula kita tak nampak. Jin ni sama macam kita je. Ada yang Islam macam manusia. Ada yang Islam pula ada Islam yang soleh, ada Islam yang jahat, ada hak jin, hak kafir. Dia sama macam kita, sama macam manusia. Ada ni. Sebab jin ni adalah ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu-satunya rasul yang diutuskan kepada saqalain, dua yang memberatkan bumi, jin dan manusia, hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ni.
Dan di kalangan jin tidak ada Nabi Rasul. Di kalangan jin tidak ada Nabi dan Rasul. Nabi Sulaiman AS menjadi raja, ketua kepada jin, bukan menjadi Rasul kepada jin. Bukan. Yang menjadi Rasul pada jin dan manusia hanya Nabi SAW. Menjadi Rasul pada furung agama, pada cabang agama, semayang, puasa. Adapun pada usul agama, jin ni ditaklihkan daripada mula dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada usuluddin. Lepas tu ilmunya macam mana? Berkhilaf ulama lah macam mana jin usuluddin dimentakwilkan Allah, ilmunya dapat macam itu, khilaf ulama. Tapi hak kata ditaklihkan syarak pada jin selepas diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dalam bab furung agama, dalam bab cabang agama. Jadi macam manusia juga jin ni. Sebab tu Nabi kata zadu ikhwanikum, tulang tu bekalan bagi saudara kamu. Cuma tadilah hak tak nampak. Ni kadang-kadang orang ni macam-macam lah. Dia berkawan dengan jin apa semua. Kadang-kadang dia kata dia dapat dapat seruang-seruang daripada jin. Daripada budak lagi dia kata jin akan peringat sokmo ke dia. Ada penemang sokmo, peringat sokmo. Dah. Kita dah bakal tu. Sebab apa? Sebab tak nampak. Dia peringat hak baik-baik. Tu kadang-kadang heloh mula-mula. Bila percaya tu dia akan kona kok lain. Dia akan kona kok lain. Sungguh ni. Sebab itulah dia membabitkan jin ni dilarang. Walaha kiranya membabitkan dengan jin, membabitkan dengan manusia, hukumnya sama saja. Selagi kita berpegang segala-galanya adalah perbuatan Allah, makhluk, sama ada jin ataupun manusia tak bekah, okey je. Sama macam kita minta tolong sesama manusia, samalah minta tolong dengan jin, sama saja di kalangan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa dilarang? Sebab kita tak tahu hello. Tak tahu hello. Baik, dia pandai baca Al-Quran. Pandai baca Al-Quran ni orang Islam hok menipu orang pun pandai baca Al-Quran juga. Dia pun baca Al-Quran, tengok ke dia baik, kena penipu gitulah. Tu manusia hok kita nampak tu. Ni tambah pula jin. Ada ni. Sebab tu kadang-kadang hok tu ngosek-ngosek hok jin tu. Tak suruh baca ayat ah. Kita baca ayat, dia baca ayat. Dah pondok. Hok tu jin tu. Hok Islam. Kita baca, dia baca. Lepas tu keluar kita baca, dia baca. Dia ngosek lah. Kita buka tikat, jongor buka tikat. Allah sekanja. Dicapu lah. Ada hak syaitan, ada hak jin. Dan memang ada jin hak Islam, tapi hak jahat. Hak jin Islam kau kita baca Quran, dia baca Quran. Kau nak kira. Dia biasa-biasa pak ngaji ni dia cerok-cerok dalam sikit, biasa tu beli tanah. Yelah kalau beli tanah dekat ruang dekat ramai-ramai ni mahal. Jadi kalau tanah tu hujung kapung tu murah, biasa tu beli hak gitu sebab dia nak luar. Macam pondok pasir tumbuh tu. Dulu tu jauh daripada orang ramai. Sekarang tengah bandar jadinya. Jadi tengah bandar, kiri kanan tu jadi pembangunan. Dulu tak ada tu. Dulu tempat buang acok pun. Acok. Situ lah. Sebab tu kuat ngosek. Ngosek. Tapi gitulah, tak takut pun. Takut tu dok, tapi letih halik kita. Dia tak tunjuk pun. Kita nak tidur, dia mari tindih. Kita nak tidur, dia mari tindih. Kita kata tunjuklah muka, dia tak tunjuk. Bukan takut ke dia, tapi kita jadi tak boleh nak tidur. Kita nak tidur, dia mari tindih. Kejut kitanya. Tindih tak boleh napas kejap. Lepas tu okey, kita nak tidur, dia mari tindih. Kadang-kadang marah kau, tunjuk muka nak tengok setara mana. Tak tunjuk. Dia kacau gitu. Dia tempat-tempat gitu. Dia ngosek. Tapi ada hak dia kalangan hak jin. Boleh baca Al-Quran tu, jin Islam tu. Dia cerita dia jin temang dia budak lagi. Jin peringat hamuh dia, peringat. Akhirnya jin ajar orang ni ke dia.
kamu nak berkahwin, syaratnya kamu kena hamil terlebih dahulu. Oh, dia kata. Dia pun turut jin ajar ke dia. Tengok awal-awal jahat tu kata, bukan sebenar. Tengok. Dia suruh berzina dulu baru kahwin. Kalau berkahwin sebelum berzina, kalau boleh anak akan mati, dia kata. Dia kata mainan. Dah lama ni dia kata dia suruh baik, dia bohong je. Dia nak mempengaruhi. Sebab tu tak boleh. Sebab tu dilarang. Kenapa dilarang? Adakah kerana kita minta tolong makhluk? Minta tolong makhluk macam kita minta tolong mak ayah kita lah. Macam kita minta tolong kawan-kawan kita lah. Mana ada syiriknya? Tolong-menolong. Jadi kita minta tolong ngejing pun mana syiriknya? Tak ada syirik. Janji pegangan kita betul. Tapi kenapa dilarang? Sebab apa? Sebab takut bawa tu. Dia tarik kita tu kepada kesyirikan. Sebab benda tak nampak pandai ni. Benda tak nampak. Kita ni nampak. Kita buat apa-apa, berhasil, tak berhasil, kita nampak. Perbuatan manusia. Kalau kita makan ubat pun, kita nampak. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Tapi kalau hak gaib ni, tiba-tiba sembuh, tiba-tiba sakit, tiba-tiba sembuh, tiba-tiba sakit. Perbuatan tak nampak. Jadi takut kita keliru dengan qada Allah. Sebab qada Allah pun gaib juga. Berhasil, tidak berhasil, qada Allah, perbuatan Allah. Tak nampak juga. Jadi perbuatan jin ni pun tak nampak juga. Takut kita tukar antara perbuatan Allah yang hakiki dengan perbuatan jin yang sama dengan perbuatan kita, hanya kita usaha sahaja. Jadi kita keliru antara qada Allah yang gaib dengan perbuatan jin yang kita tak nampak. Pada ni kita pergi berobat dengan doktor contoh, kita nampak dia buat gitu, buat gitu, buat gitu, buat gitu, kemudian sembuh, kita nampak. Ada ni hak ni tak nampak, tiba-tiba jadi sembuh. Takut kita tu makan dalam. Sebab tu dilarang. Walau sama sahaja dari segi hukumnya. Sama ada kita berobat dengan manusia, kita berobat dengan jin, sama dari hukum asal. Tapi kenapa dilarang? Sebab dipanggil sadun lizari'ah. Sadun lizari'ah ni nak tutup kerosakan. Apa kerosakan dia? Takut tundur jadi syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita terbabit dengan benda-benda yang tak nampak. Lepas tu dilarang. Adakah semata-mata berobat dengan jin terang? Sebenarnya tidak. Tapi bilang kenapa? Sadun lizari'ah dia panggil. Nak tutup kerosakan tu. Lepas tu dilarang. Lepas tu secara khusus-khusus waktu tu adalah kelonggaran dia. Sebab dilarang ni secara terbuka. Sebab takut orang jadi bebas, hidak kira pesen-pesen mana. Ada ni. Akhirnya bawa kepada perubatan hak jenis pemujaan. Pemujaan kadang-kadang. Dia baca ayat Al-Quran. Kita ni bukan hafal Al-Quran. Kadang-kadang bukan ayat Al-Quran pun, tapi kita bunyi Arab, kita kata ayat Al-Quran. Ada ni, belum tentu ayat Al-Quran dia baca. Mungkin pemujaan dari segi bahasa Arab ke. Terkadang ayat Al-Quran. Tapi hak perubatan cara terpesong ni, ayat Al-Quran dia jadi apa? Dia ambil ayat disambung, dia ambil ayat disambung apa? Dia jadi ayat-ayat tu dia reka sendiri dah jadinya. Dia ambil ayat ni sikit, lepas tu dia pun sambung ayat lain, dia sambung ayat lain, dia sambung ayat lain, maknanya sudah jauh lagi. Tapi dah kita tak pandai Quran ni, kita kata ayat Quran lah. Dah kita bukan ingat ayat Quran. Lepas tu kadang-kadang hak jenis pesen ni, dia ada separuh dia bunyi, ada separuh gerak mulut saja. Ada separuh dia bunyi, ada separuh dia gerak mulut saja. Apa benda dia baca masa dia rendahkan suara? Ni sebab tu dilarang. Sebab dia ada mainan belakang. Mainan lain tu ada. Kan dia baca kuat, baca. Lepas tu dia slow balik bacaan dia. Mulut. Lepas tu dia baca pula kuat. Kenapa tak kuat semua? Ni dia mainan orang panggil ni. Sebab tu dilarang. Larangan adalah kerana nak tutup pintu kerosakan, takut tergelincir kepada kesyirikan. Sebab dia membabitkan dengan makhluk halus. Jin tu makhluk halus lah kita panggil. Dan memanglah kita beriman ada jin, ada syaitan, ada iblis. Itu Al-Quran yang cerita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tu kan. Jin ada, kita beriman Quran yang beritahu. Cuma atas dunia ni
Jin tu kita tak nampak, dia nampak kita. Di hari akhirah kita nampak dia, dia pula tak nampak kita. Bahkan jin ni ada setengah ulama kata boleh berkahwin dengan jin tu. Ada setengah ulama kata boleh berkahwin dengan jin. Itu khilaf ulama lah. Tapi ada pandangan. Berapa? Jin ni ikhwanikum, saudara kamu, Nabi kata. Saudara mana? Saudara pada agama. Dia banyak-banyak orang terbabit dengan amalan-amalan. Dia biasanya terpesong dengan tipu daya jin lah. Dia jin ni banyak lah. Orang duk beramal-beramal ataupun orang terbabit dengan persilatan. Dia terbabit dengan persilatan pun dia banyak dipengaruhi dengan unsur jin, unsur makhluk halus dia panggil. Lepas tu kadang-kadang dia jadi nak gagah pelik apa semua tu. Dia terbabit dengan tadilah. Sebab dia ada bacaan-bacaan pula macam menyeru, seru makhluk halus ni. Ni kadang-kadang orang-orang dulu kan, orang-orang dulu dia banyak beri ayat-ayat. Orang pun amal ayat-ayat tu kena ayat seruan, ayat memanggil kita panggil kau. Orang tu kata kena ingat ayat ni, kalau tidak nanti kamu mati malu, dia kata. Dia orang tua dulu, dia panggil pakaian tubuh, dia panggil. Tu amalan-amalan tu sampai masa nak mati susah. Ada ni dia panggil amalan tubuh, dia panggil syarat tubuh ke gitulah orang-orang tua dulu. Dia jadi banyak main pesan gitu. Mana kalau tak ambil ilmu orang tua ni, kita akan jadi mati dah kadang malu. Mana tak ada kehebatan lah. Pakai baca. Ni payah. Payah. Jenis dia macam bersahabat. Dia tak sedar. Itu makhluk-makhluk halus ni lah. Dia biasanya hak diseru, hak dipanggil, hak datang damping adalah jin hak kafir ataupun jin hak jahat. Kalau jin hak baik, dia tak akan mari kepada manusia. Melainkan kalau manusia tu manusia yang ada kedudukan di sisi Allah, jin yang soleh juga yang akan mendampingi, bukan yang dicari, bukan yang dipanggil. Ni siapa ke beli jin di Indonesia? Balik ceramah mengajar, saya beli jin 2-3 ekor daripada Indonesia. Dia mengajar ceramah beli jin di Indonesia. Faham lah pasal gini. Apa salahnya kita minta tolong ngejing? Sama je minta tolong ngejing, minta tolong manusia. Tapi dia akan bawa pada kerosakan sebab benda yang tak nampak. Tapi jin saudara kamu, Nabi kata. Jadi tulang ni Nabi kata bekalang saudara kamu. Nabi larang istinja dengan tulang. Hak Nabi larangnya makanan jin. Adapun makanan manusia, tu tak ada dalam hadis Nabi larang. Cuma ulama qiyas, kalau tulang yang menjadi makanan jin yang kita tak nampak pun Nabi larang, kalau makanan manusia sungguh, roti kering itu makanan manusia sungguh, lagilah tak boleh. Tapi ada hadis tak larang daripada makan manusia? Tak ada hadis. Hadisnya adalah tulang makanan jin, atau ulama qiyas. Kemudian jin tu pula, tulang tu sendiri menjadi makanan ke, ataupun Allah Ta'ala tumbuhkan daging baru ke di atas tulang tu khilaf ulama lah sekarang ni. Nabi kata tulang tu zadu ikhwanikum, bekalan bagi saudara kamu, iaitu jin. Jadi nafsunan diri tulang jadi mat'um, jadi makanan jin, ataupun Tuhan kembalikan daging di tulang tu. Tu setengah pandai khilaf ulama lah. Tapi yang ni yang dimuliakan. Makanan walaupun makanan jin sekalipun, tulang tidak dibenarkan kita guna untuk istinja, dan tiada daripada dihormati akan dia oleh syarak. Bukan benda yang dihormati pada syarak. Benda yang dihormati pada syarak ni termasuk tadilah. Benda yang dihormati pada syarak adalah makanan tu. Makanan tu benda yang dihormati pada syarak. Sekarang ni gunakan ni yang tidak dihormati pada syarak. Mana contoh kata tiap-tiap yang suci lagi kasar, seperti kayu. Seperti kayu. Ada orang masuk dalam FB minggu lepasnya, dia kata buku sekolah disebut batu, kayu, daun. Boleh istinja dengan batu, kayu, daun. Mana kayu hak kasar lah.
Dia kayu memang kasar tak kayu tau. Jangan hak ada selumbur selumbur. Kayu ni selumbur pula tak kena gaya. Mana kita kata kau tisu lah, kertas lalu senang. Tisu lah kitanya. Dan rumput ni makanan binatang. Hak tak bolehnya makanan manusia ataupun makanan jin. Adapun rumput ni adalah makanan binatang. Jadi makanan binatang bolehlah mazhab Syafi'i kita. Tapi jumhur mazhab yang lain tak boleh juga walaupun makanan binatang sekalipun. Kita mazhab Syafi'i dia haruskan kita istinja menggunakan makanan binatang. Cuma kadang-kadang yang timbul khilafnya, satu benda ni manusia pun makanan dia, kemudian binatang pun makanan dia. Hak biasa dalam kitab misalnya kangkung kan makanan manusia, kangkung juga jadi makanan binatang. Nak kira macam mana? Sebab kalau makanan manusia tidak boleh digunakan untuk istinja, kalau makanan binatang boleh digunakan untuk istinja. Sekarang ni kangkung contohnya manusia pun makanan manusia, kemudian binatang pun jadi makanan juga. Nak kira macam mana? Dan kita nak kata kira pada ghalibnya makanan manusia ataupun makanan binatang. Kalau kangkung ni makanan manusia tau, maka tak boleh lah. Sebab itu dihormati kerana dia adalah makanan manusia. Tapi kalau hak bukan makanan manusia juga jarang-jarang. Biasanya binatang hak makan, walaupun manusia boleh makan sekalipun. Kalau ghalibnya binatang yang makan, maka bolehlah kita istinja dengan rumput hak jadi makanan binatang. Dan tanah ko, hak bumi aja mana? KOL. Dan macam mana tu? Ni kaf waw lam. Tanah ko, tanah kerah. Itu hak bumi. Hak Jawi kaf waw lam. Kul no. Kul. Tu kol. Tanah ko lah, betul tanah ko. Tanah ko sama. Tanah kerah. Tapi dia kena kerah. Jangan tanah ko tu dia ceru. Kalau dia ceru, dia tidak kerah, dan dia tidak kasar. Dia nak kerah. Hak mana kalau kata sapu panggil tak? Sapu, kau gosok sapu. Kalau panggil sapu dengan tanah tu, dia tanah tu tak lekat situ. Kalau tanah lekat situ, macam mana air najis nak hilang? Mana kalau tanah ko ni tanah kerah sungguh lah. Tanah kerah sungguh. Jadi ni hak contoh dia lah. Kalau kita ada dah, kitanya menggunakan tisu. Kalau kita kata batu dan umpama batu, tisu, kertas ataupun kain. Ini pilihan yang ni dia boleh nak menggunakan air mutlak saja ataupun nak menggunakan batu ataupun tisu saja. Disebut dalam minggu lepas ni kita mengaji bab basuh berak ni, jangan tak luluh. Tak luluh lah, sebab kita ingat ke istinja dengan batu ataupun tisu ni ketiadaan air, ataupun kita tidak boleh bersentuh dengan air sebab kita sakit. Kalau ketiadaan air itu bukan pilihan, sama ada menggunakan air mutlak ataupun tisu, wajib menggunakan tisu. Kalau ketiadaan air, hak kata boleh pilih antara air mutlak atau dengan 3 batu au li takhyir, pilih air mutlak ataupun 3 batu ni dalam keadaan air yang banyak, maka boleh pilih antara air sahaja ataupun batu sahaja. Tetapi yang afdal adalah sebagaimana yang dilakukan oleh ahli Quba selepas ditanya oleh Nabi SAW, kerana Allah Subhanahu wa taala memuji atas ahli Quba. Innallaha yusni alaikum. Nabi kata sesungguhnya Allah Taala memuji atas kamu. Apa amalan kamu? Ahli Quba menjawab,
Inna nutbi'ul hajaratal ma', sesungguhnya kami mengiringi akan batu akan air ketika istinja. Mana puak pubat ni dia istinja dia pakai batu dahulu, kemudian diiringi dengan air. Ni hak paling afdal. Mana pakai tisu dahulu, kemudian boleh diiringi dengan air, itu paling afdal. Adapun kita hanya menggunakan air saja, tidak menggunakan tisu, batu nombor 2. Kita menggunakan tisu saja tanpa menggunakan air, itu nombor 3. Sebab air ni boleh menghilangkan air najis serta dengan sifat najis. Adapun tisu hanya boleh menghilangkan air najis sahaja, sifat tidak boleh hilang. Sebab tu afdal menggunakan air daripada tisu. Macam sebut melepas lah. Melainkan kalau kita tak selesa, kita rasa tak kenang, rasa tak pakai tisu ni ya kedok, nafsu kita rasa tak jadi, maka ketika tu afdal kita menggunakan tisu. Pakai tisu dulu sementara sampai peringkat kita rasa boleh terima dah. Macam kita kata buang air kecil tu lah, tak usah pakai air sementara. Tapi kalau orang biasa, kita tempat orang hok memang kurang air tempat merekanya, memang orang biasa. Sebab tisu ni biasa sahaja. Biasa sahaja. Sama ada buang air kecil, bukan kalau buang air besar pun gitu juga. Jadi kita jangan jadi biasa, tak ada masalah. Ada ni. Buang air besar tu, kita istinja dengan tisu, semayang. Sah semayang, tak ada apa-apanya. Dan boleh jadi imam sembahyang. Boleh jadi imam sembahyang. Sebab apa? Sudah memada. Tapi sebenarnya di situ tu ada tak kesan aja ada. Sebab tu kalau orang istinja dengan tisu sahaja, dia kalau masuk dalam bathtub, dalam tempat mandi, air tak sampai 2 kolah, air tu dia najis. Sebab apa? Sebab di dia masih lagi ada sifat najis. Sekarang ni dia semayang sah. Dia semayang sah. Kemudian dia masuk dalam bathtub. Dalam bathtub tu air tak sampai 2 kolah, air sampai 2 kolah tak ada masalah lah. Air tak sampai 2 kolah, air tu dihukumkan najis. Sebab apa? Sebab di tempat dia tu masih lagi ada kesan najis. Tapi tadi dengan semayang dimaafkan, semayang sah. Dengan air sedikit tidak dimaafkan, air jadi najis. Dah gitu. Arti dia panggil hak tempat istinja dengan tisu ni dimaafkan pada sembahyang, tidak dimaafkan pada air. Kalau air tu sedikit dia masuk ke dalam tu, air tu dihukumkan najis. Sebab apa? Sebab najis sudah, air sedikit sudah masuk najis ke dalamnya. Semayang okey, maaf pada semayang. Tapi pada air sedikit tidak dimaafkan, sebab istinja dengan tisu masih lagi ada kesan najis, sifat najis. Tapi untuk semayang sah, dimaafkan ada semayang dan boleh jadi imam. Ni hak istinja menggunakan batu dan umpam batu, contohnya tisu. Iaitu istinja ni wajib ia pada tatkala berkendai akan sembahyang, dan umpamanya daripada tiap-tiap sesuatu yang terhenti atau sah itu atas suci badannya daripada najis. Dia istinja ni wajib bila kita nak sembahyang. Selepas kita qada hajah, kita segera istinja, hukumnya sunat. Segera istinja, hukumnya sunat. Yang wajib istinja bila kita nak semayang. Kadang-kadang dia lambat istinja. Sebab apa? Duk main telefon, jawab telefon tu panjang lebar, kering dah situnya. Maka dia tinggal perkara sunat. Selepas selesai qada hajah, disunatkan segera istinja. Hak wajibnya ada tatkala kita nak sembahyang, yang mana sembahyang syarat sahnya adalah suci daripada najis. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.